Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sama-sama nak mentadaburi beberapa ayat daripada surah Al-Mulk. Satu surah yang mesti semua orang selalu baca, especially sebelum tidur. Sebab ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melazimi membaca Al-Mulk sebelum tidur akan terbebas daripada azab kubur. Tapi kita kena faham bahawa Islam ni dia bukan agama yang magic, macam you baca-baca ni tiba-tiba you dapat tu kan. Tak, tapi sebenarnya kita kena datang kepada surah tersebut, memahami dia dan cuba mengamalkan intipati dia. Maka bila kita mengamalkan intipati tersebut, barulah logik kesan kepada pengamalan ayat tersebut ataupun surah tersebut akan menyebabkan kita mendapat fadilat seperti yang dijanjikan. So nanti kita akan sama-sama tengok apa yang best sangat dalam surah Al-Mulk ni, dalam intipati dia, yang menyebabkan bila kita amalkan dia, insya-Allah kita akan terselamat daripada azab kubur. Okey, so saya akan tilawahkan ayat pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Maksudnya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Sadaqallahul azim. Okay, so basically kalau kita tengok kepada surah Al-Mulk ni, Al-Mulk tu sendiri bermaksud kingdom ataupun kerajaan. So bila kita cakap tentang kerajaan, mestilah akan ada rajanya, betul tak? Takkanlah kerajaan duduk seorang-seorang dia kan. Jadi kerajaan ni mesti ada raja dan mesti ada yang ditadbir di dalam kerajaan tersebut. So basically, roughly lah kita kata surah ni Allah ingin memperkenalkan kepada manusia tentang kehebatan kerajaan Allah. Allah is bragging about His kingdom. Sehebat apa, sebesar apa, se-amazing apa kingdom Allah ni kan. Jadi dalam kata lain, bila Allah memperkenalkan kingdomnya ataupun kerajaannya dan kemahaannya, secara tidak langsung Allah sedang mengintroducekan zatnya sebagai raja yang memiliki Al-Mulk ataupun kerajaan yang luas ini. So bila kita kata raja, kita tengok pula apa yang kita selalu faham tentang raja. So negara kita ni kita tahu kan, kita ada raja berperlembagaan. So kita ada agung dan sebagainya. Jadi kalau kita cuba fikir, raja ni apa bidang kuasa raja? So antaranya adalah apa? Mentadbir kerajaan. Dia kena membuat sistem kan. Dia akan banyak buat decision making untuk kerajaan yang dia miliki. Dia akan banyak menentukan keputusan-keputusan sistem dan hukuman kan. Jadi kalaulah kita selalu nampak itu bidang kuasa seorang raja di muka bumi dia kena tentukan sistem, dia akan jatuhkan hukuman, dia akan buat apa je lah yang dia suka kan. Sebab apa? Sebab dia adalah raja. Jadi kalaulah kita sabitkan raja tu dengan Allah, maka bagaimana pula kita menyikapi Allah sebagai raja yang memiliki bukan Malaysia, bukannya Nusantara, bukannya Southeast Asia, tapi adalah seluruh universe ini bahkan di luar universe pun milik Allah juga. So betapa luasnya kerajaan Allah. So kalau kita kata raja kepada bumi ataupun raja kepada Malaysia berhak untuk menentukan sistem, hukuman, mentadbir alam ni ataupun tanah yang dia miliki tu, maka begitu juga dengan Allah, bahkan lebih lagi kan. Jadi mari kita sama-sama fikirkan sejauh mana Allah benar-benar menjadi raja dalam hidup kita. Satu, dalam hati kita kan. Kalau kita kata raja tu, apa yang dia cakap kita akan follow kan, suka ke tak suka ke kan. Jadi sejauh mana sebenarnya Allah benar-benar dah menjadi raja dalam hati kita, dalam diri kita, dalam life kita kan. Bahkan kalau kita nak tengok dalam skala yang lebih besar, adakah kita telah membenarkan Allah untuk mentadbir kita dan sistem kehidupan kita? Adakah kita telah memberikan kuasa yang selayaknya memang milik Allah untuk menentukan sistem kehidupan kita? Adakah kita membenarkan Allah untuk mengatur hukuman yang bagaimana dia mahu ke atas sistem kehidupan kita semua?
So macam kalau kita tengok sebenarnya, bila Allah ciptakan kita ke muka bumi, Allah bukannya tinggalkan kita begitu sahaja. Saya ingat lagi dulu waktu kecil-kecil tengok cerita senario XX kan. Kalau siapa zaman saya tu akan tahulah kan. So senario XX ni saya ingat lagi, Wahid dia adalah alien. So dia pergi ke muka bumi, lepas tu dia hilang lah dia punya benda yang menyebabkan dia boleh in contact dengan alien tu. Lepas tu dia mulalah jatuh cinta lah dengan Fazura lah tu, kalau tak silap saya. Lepas tu nanti dia macam kahwin lah apalah kan. Tapi mission dia kena cari balik benda tu untuk boleh contact dengan dia punya ni kan. Tapi bila dia dah lupa tujuan asal dia dah mula berkahwin dan selesa di sini, maka dia tak ikutlah kawan-kawan dia balik ke negeri asal dia kan. Dia tinggal. So dia ni kisah alien yang terlupa mission. Tapi apa kita nak kata, bila dia tersesat di muka bumi tu, dia ada macam benda yang macam menyebabkan dia boleh tahu guidance nak cari alat dia tu kat mana. So dia ada je mission, cuma dia yang terlupa kan. So sama juga dengan manusia, bila Allah ciptakan kita kan, daripada syurga, kemudian Allah jadikan kita tercampak ke muka bumi ni. Di muka bumi ni lah sebenarnya battle yang kita berada. Tu ayat kedua tu kan, Allah jadikan kita daripada maut wal hayah, daripada tak ada kepada ada, daripada mati kepada hidup. So menarik lah, selalu kita ingatkan kita ni daripada hidup kepada mati. Tapi Allah bagi tahu satu hakikat, iaitu apa? Sebenarnya kita semua ni tak ada pun. Kemudian Allah yang jadikan kita jadi ada, bukan untuk saja-saja, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk tengok siapa yang the best amal dia. So life is basically a test untuk tengok siapa yang ahsan. So it's not about buat atau tidak, tapi siapa yang buat dengan biasa-biasa atau buat dengan terbaik. Selama ni kita rasa hidup kita it's all about doing or not doing the good deeds. Tapi sebenarnya doing good deeds is never an option. Dia adalah satu kewajipan sebenarnya. Cuma yang menjadi option kita adalah buat ala kadar atau buat dengan ihsan dengan terbaik ke tak terbaik. So bolehlah kita reflect juga benda tu kan. So tadi bila kita kata Allah dah ciptakan kita situ, Allah dah beritahu kita ni ada mission, apa test kita untuk tengok siapa yang the best amal dia. Maka kita tahu dekat muka bumi ni hidup kita adalah untuk beramal, untuk serve Allah. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah kata kepada malaikat, bila malaikat tanya, kau nak buat apa kat muka bumi ni kau nak ciptakan apa? Allah kata, aku nak jadikan fil ardi khalifah, di muka bumi ini khalifah. Khalifah ni apa? Orang yang melakukan kebaikan, orang yang bukan sahaja dia memperhambakan diri pada Allah, tapi dia mengajak orang lain juga untuk sama-sama memperhambakan diri kepada Allah. Kalau dekat surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56, Allah berfirman, lagi satu tujuan hidup manusia itu apa? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk menjadi hamba, mengabdikan diri kepadaku. So maksudnya kita ni kat atas muka bumi ni tak boleh buat benda lain melainkan menjadi abid kepada Allah. Lepas tu orang pun tanya, habis tu takkanlah saya nak duduk kat tikar sejadah dia 24 jam, tak boleh pergi kerja, tak boleh belajar dan sebagainya kan. Sebab tu kita kena faham konsep abid yang sebenar kan. Hamba ni menjadi hamba kepada Allah bukanlah bermaksud buat ibadah khusus sahaja. Sebab sebenarnya ibadah ni sangat luas maknanya kan. Segala apa yang kita lakukan yang menyebabkan kita boleh hidup di muka bumi ni dan serve purpose of life kita, semuanya boleh jadi ibadah kalau kerana Allah So yang tu kita kena cerita dekat pembicaraan yang lain lah. Tapi apa yang saya nak ceritakan tadi adalah we got mission here. So mission kita ada dua tadi tu kan, untuk buat ahsanu amalah. Tapi ahsanu amalah tu dalam bentuk apa? Menjadi abid yang baik. Maksudnya apa? Menegakkan Allah dalam hati kita, menegakkan iman dalam hati kita. Pastikan diri kita ni betul-betul jadi good servant to Allah. Dan tak cukup diri kita je baik sebab kalau kita je baik, orang lain tak baik, tak boleh lah kan. So abid yang baik dia akan pastikan bukan diri dia je baik, dia tak selfish kan. Dia akan pastikan orang lain pun sama-sama baik, sama-sama tahu kebenaran seperti mana yang Allah telah berikan pada dia. Makanya dia akan terbangkit untuk melakukan kerja-kerja khalifah, atau apa kita kata, mengajak orang kepada kebaikan. So buat abid dan khalifah itulah kena ahsanu amalah kena the best bukannya nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat, tapi it's a matter of doing it in an excellent way So itulah dia kan. Barulah benar-benar kita menjadikan Allah sebagai raja di muka bumi ni, menjadikan Allah sebagai raja di dalam kingdom yang cukup hebat ni. Sebab apa? Sebab Allah dah tundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi, alam, binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan,
apa lagi, skies and the earth, the land, ocean and the sea, semua benda Allah tundukkan untuk kita kan. Kita nak makan apa, semua Allah akan bagi kan. Tak ada pun satu hari kita tengok ada ayam-ayam sedunia berkumpul untuk macam menyerang manusia sebab bengang manusia ni asyik makan KFC je kan, kita mogok. Tak ada kan. Allah tundukkan ayam kan. Allah tundukkan lembu. Lembu pun tak ada datang duduk gangster nak pijak kita ke apa kan, sebab asyik makan daging kan. Tapi nak katanya apa, semua binatang-binatang yang lebih hebat dan lebih berkuasa selain daripada kita, daripada sudut kudrat, ditundukkan oleh Allah untuk serve kita. Namun kalau siapa ingat lagi dalam kita punya sawah talk, kita kata kita pula untuk apa, takkanlah kita ni saja-saja kan. So ketahuilah, memang dalam Quran Allah cakap manusia ni dia tidak diciptakan main-main ada tujuan kenapa dia diciptakan. Maka marilah kita kembali merajakan Allah dalam hidup kita, dalam sistem kehidupan kita. Kita tak rela bila mana Allah dah bagi kita Al-Quran, guidance untuk hidup kita di muka bumi ni, blues clues kan, untuk kita live our life menuju dia di muka bumi ni, tiba-tiba kita kesampingkan dia kan. Allah dah pun bagi tahu what is the best system, what is the best way to arrange humanity kan, untuk pastikan manusia ni hidup dalam keadaan damai dan aman kan. Kena tegakkan setiap satu sistem yang Al-Quran ceritakan. Al-Quran ada sistem kehakimannya, ada sistem politiknya, ada sistem jenayahnya, ada sistem apa lagi, educationnya, socialnya, semuanya telah disusun atur dengan cantik oleh Quran. Tapi kita pun kata, tapi ya aku cantik, tak nampak pun. Sebab apa? Sebab kita telah di brainwash ataupun diwazufikkan oleh kafirun dan orang-orang yang tidak mahu Islam ni supaya berdiri sebagai satu sistem. Dia buat kita rasa bahawa apa, sistem Islam ni kolot kan? Sistem Islam ni dah tak laku ataupun dah tak relevan di zaman 2020 ni. Tapi ketahuilah, setiap satu masalah dunia yang berlaku sekarang adalah hasil ataupun akibat daripada tidak tertegaknya sistem Islam. Kerana apa? Sejarah mengajarkan pada kita, bila mana sistem Al-Quran, sistem kehidupan yang Allah turunkan kepada manusia melalui Al-Quran, bila dia ditegakkan, ketahuilah dunia semua mengecapi keamanan tanpa mengira dia tu Muslim ataupun tidak. Sebab apa? Kita tengok pada zaman Madinah kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mendirikan daulah yang pertama di Madinah. Kemudian tak cukup tu kan, zaman Khalifah Khulafa Ar-Rashidin kan, semuanya mendapatkan kedamaian dari zaman Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, diteruskan lagi sampailah ke zaman Turki pula tak sabar sebab fanatik kan rakyat fanatik, zaman Umayyah kan, berkembang luas lagi kan, hingga puncaknya kita sampai pada kegemilangan ataupun kita sebut sebagai golden age ataupun world order. Islam menjadi guru, ustaz kepada alam, mengajarkan tata cara dan tata krama kehidupan kepada manusia. Kita mengecapi puncak di zaman Abbasiyah kan, di mana Islam ni dan Al-Quran ni berjaya duduk di tempat yang sepatutnya dia berada. Allah tu berjaya ditinggikan di tempat yang sepatutnya Allah tu diletakkan, dan semua manusia tunduk kepada Allah. Tapi kita bukan paksa semua orang masuk Islam, tak. Tapi bila Islam tertegak, syariat akan tertegak, maka waktu tu orang akan nampak Islam yang cantik tu macam mana, sistem yang dijaja dalam Quran ni macam mana secara realnya. Baru orang merasai kebesan, keadilan, kedamaian yang Islam gambarkan. Sampai kita tak perlu pun kan macam nak urge orang untuk masuk Islam. Orang sendiri yang akan cenderung hatinya untuk masuk ke dalam Islam sebab dia merasai keadilan, kedamaian dan kasih sayang yang Islam yang sebenar berikan. So besarlah bila Allah menceritakan tentang kingdom Allah, menceritakan tentang keadilan Islam. Saya teringatlah ada satu zaman, waktu zaman Rasulullah SAW ada satu kisah mengenai seorang Yahudi kalau tak silap saya, ke Nasrani, tak ingatlah, tapi pokoknya dia bukan Islam. Dia ni curi baju perang Saidina Ali. Kan kita tahu Saidina Ali ni dia adalah sepupu Nabi kan, dia adalah menantu Nabi, best friend Nabi kan, orang yang dekat lah dengan Nabi pokoknya. Jadi dia ni ada baju perang, tapi baju perang dia kena curi, tapi dia tak ada bukti. Maka si Yahudi ni kata tu dia punya, Ali kata tu dia punya, maka berhadaplah ke mahkamah yang diadili oleh Rasulullah. Kalau kita fikir logik kan, Ali ni ada kabel besar kot. Siapa tu? Hakim tu adalah Rasulullah, side dia Islam kan. Lepas tu apa lagi? Dia punya saudara, dia punya bapak mertua, kiranya segala kabel dia ada lah kan.
Yahudi ni pula semuanya tak kabel langsung kan. Jadi kalau kita fikir ikut zaman sekarang ni kan, orang yang ada kabel selalu akan menang lah kan. Tapi menariknya, apabila Ali tidak berjaya membuktikan bahawa baju tu adalah baju dia, Rasulullah menetapkan dengan adil dan mengatakan apa? Jadi kalau tak ada bukti, maka tu Yahudi tu punya. Diceritakan selepas daripada kes tersebut, si Yahudi tu kembali kepada Ali dan cakap, nah Hamid, memang betul ni kau punya. Dan dia masuk Islam. Sebab apa? Dia terlalu amazed melihat keadilan Islam. Dia macam, aku ni Yahudi kot, lepas tu macam, kau ni adalah orang Islam, saudara Nabi, menantu Nabi, tapi just because kau tak ada bukti, kau pun kalah. Memang betul lah Islam ni adil kan. So tu baru satu kisah Belum lagi pada zaman Golden Age kita tengok macam mana zaman Turki Uthmaniyah kan. Bukan sahaja rahmat kepada manusia, tapi kepada haiwan. Kalau kita tengok tinggalan sejarah Turki Uthmaniyah kan, kalau pergi dekat jalan raya dia akan ada lekuk-lekuk. Bila diceritakan, bila tengok buku sejarah, apa dia cerita, lekuk-lekuk tu adalah tempat untuk bila hujan turun, dia akan menakung air. Untuk apa? Untuk pastikan burung-burung dan haiwan dapat minum. You just imagine satu teknologi jalan raya diciptakan khas untuk memastikan haiwan-haiwan mendapat hak yang sepatutnya. Takkanlah kerajaan yang macam tu tidak mengindahkan kebajikan rakyat manusianya. Kalau haiwan pun dia jaga kan. Kalau kita sekarang wallahualam masih lagi struggle untuk menjaga hak dan kebajikan semuanya. Maka sebab itulah best bila mana surah Al-Mulk ni Allah buka mengingatkan bahawa Allah ni raja kepada kerajaan ni, maka pulangkanlah balik kuasa untuk menyusun atur kehidupan manusia ni kepada Allah. Sebab apa? Banyak antara kita sekarang cuba merampas kuasa yang sebenarnya dimiliki veto bukan oleh NATO ataupun UN, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahuilah, life is a test. Maka mari kita benar-benar merajakan Allah dalam hidup kita dengan erti kata yang sebenar, agar kita tak menjadi orang yang rugi. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, siapa orang yang rugi ni? Orang yang menyangka dia dah buat sebaiknya di dunia, tapi rupa-rupanya dia rugi. Sebab apa? Bila dia tengok amal-amal dia, rupa-rupanya tak ada apa-apa, sia-sia So moga-moga kita terselamatlah daripada menjadi orang yang rugi. Moga-moga kita benar-benar hidup ni buat benda yang Allah nak kita buat, dan moga-moga kita pass this test. Wallahu a'lam.